Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kita ke hadrat ilahi, dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersua kembali dalam Bual Bicara 30 minit untuk mengupas isu-isu semasa. Jadi topik yang akan kita bawakan pada hari ini adalah isu dan cabaran pengaplikasian media digital dalam pembelajaran masa kini. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita membawa topik perbualan kita ini ke arah yang lebih mendalam, elok kiranya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu barisan panel-panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, panel kita yang pertama yaitu Dr. Nur Farzana yang merupakan seorang bekas pensyarah daripada Universiti Malaysia Sabah. Apa kabar doktor? Baik, Cik Mazlina ya? Betul. Terima kasih doktor kerana sudi memenuhi jemputan kami. Sama-sama juga terima kasih juga kerana telah menjemput saya. Di ujung sana panel kita yang kedua nampak pemalu namun petah dalam berkata Saudari Elia atau Cikgu Elia yang merupakan seorang guru yang telah berkhidmat lebih kurang 30 tahun. Apa kabar Cikgu? Kabar baik, Cik. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya mengupas serba sedikit tentang topik kita, yaitu topik isu dan cabaran pengaplikasian media digital dalam pembelajaran masa kini. Baiklah, bila kita berkata tentang isu dan cabaran, sudah pastinya kita akan terlintas tentang masalah atau kekangan yang dihadapi. Manakala jika kita sebutkan tentang pengaplikasian media digital dalam pembelajaran masa kini, ia berkait rapat dengan penerapan medium-medium yang ada di dalam talian untuk kita gunakan dalam pendidikan abad ke-21. Baiklah, media digital ini juga kita boleh takrifkan sebenarnya dengan sebagai medium di mana individu dapat berkongsi atau berhubung antara satu sama lain melalui dalam talian walaupun dari jarak dan juga masa yang tidak sama. Baiklah, daripada menggunakan teknologi tanpa batasan penggunaan telefon, kini kita boleh menggunakan teknologi digital yang membolehkan panggilan video itu sendiri kita buat secara langsung. Baiklah, sebelum kita mengupas isu dan cabaran, saya yakin bukan saya sahaja namun para hadirin juga tentunya tertanya-tanya kenapa sebenarnya media digital ini kian diterapkan dalam bidang pendidikan bukan sahaja di luar negara, malah di negara kita sendiri. Baiklah, kita buka tirai perbualan kita hari ini atau perbincangan kita dengan menjemput saudari kita di panel pertama yaitu Dr. Farzana. Silakan doktor. Baiklah, terima kasih kepada Cik Mazlina. Jadi berdasarkan soalan Cik Mazlina sebentar tadi, seperti yang kita semua telah ketahui, pendigitalan pendidikan ni dia telah menjadi semakin popular di seluruh dunia. Bukan sahaja di seluruh dunia, malahan juga di negara kita sendiri iaitu di Malaysia yang seperti kita dapat lihat pada ketika inilah. Teknologi ni dia telah membawa suatu anjakan paradigma yang saya lihat dalam sistem pendidikan tradisional dan ia telah mengubah cara pelajar belajar dan cara guru mengajar. Mesti Cik Elia pernah mengalami benda ni juga kan. Jadi teknologi ni dia membolehkan pendidikan ni menjadi lebih mudah diakses, menarik, kolaboratif dan juga lebih berkesan lah untuk para pelajar dan murid-murid. Pembelajaran dalam talian, buku teks digital dan video pendidikan telah membolehkan para pelajar dan murid-murid kita mengakses bahan pendidikan dari mana-mana lokasi. Maksudnya di sini dari mana-mana lokasi, bukan sahaja di sekolah, mereka juga boleh mengakses bahan pendidikan ni sekiranya mereka bercuti ataupun mereka tidak berada di rumah, di mana-mana sahaja untuk mereka mengulang kaji pelajaran. Ini akan menyebabkan pembelajaran yang mereka pelajari itu dia lebih bermakna lah. Seterusnya, teknologi ini juga amat berguna di kawasan terpencil atau kurang mendapat perkhidmatan, di mana peluang pendidikan tradisional ni memang tersedia, namun mereka rasa pendidikan digital ni dia barulah bagi mereka.
Selain itu, saya rasa perkembangan dunia teknologi ni dia dalam komunikasi ni dia bertambah pesat dengan senarai kehidupan semasa yang dihimpit penularan COVID-19 yang pernah kita lalui. Dia menyegerakan proses mendigitalkan bidang pendidikan, di mana sekiranya pendidikan digital ni tidak diterapkan pada ketika itu, pelajar dan murid akan tercicir dengan pendidikan mereka, dan akan memudahkan lagi para pensyarah, guru-guru dan juga ibu bapa berdasarkan situasi semasa pada ketika itu. Ia juga harus dibuat dengan menyeluruh, merangkumi capaian internet, terutamanya di kawasan pedalaman selain penyediaan peranti yang bersesuaian. Seperti kita tahulah, kawasan pedalaman ni dia kurang akses internet. Itu sahaja, Cik. Wah, satu jawapan yang sangat menarik, yang mana saya dapat simpulkan melalui perkongsian dokter tadi, yang mana teknologi ini telah membolehkan pendidikan itu menjadi jauh lebih baik, yang mana bahan-bahan mudah diakses, pembelajaran lebih menarik, dapat melaksanakan kolaboratif, dan penyampaian itu jauh lebih berkesan. Ya. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan ini saya ajukan kepada saudari kita yang kedua yang berada di ujung sana. Baiklah saudari, memandangkan saudari merupakan seorang guru yang telah berpengalaman lama dalam bidang pendidikan ini, jadi mungkin saudari boleh kongsikan sebenarnya sejauh manakah saudari sendiri sebagai cikgu melihat keberkesanan penggunaan media digital ini dalam bidang pendidikan maupun dalam PDP seharian. Silakan. Terima kasih saudari Cik Mazlina. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Baiklah, beralih kepada soalan yang telah ditujukan kepada saya sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan sejauh manakah keberkesanan pembelajaran digital kepada murid-murid. Sebagai seorang guru yang telah bertugas selama 30 tahun dan juga cukup berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran digital ini di kelas, maka dengan itu saya berani mengatakan bahawa keberkesanan pembelajaran digital ini adalah daripada satu, iaitu faktor pembelajaran mudah akses. Seperti yang kita tahu, pembelajaran digital ini dia adalah berasaskan digital dan juga menggunakan teknologi sepenuhnya. Maka bukan sahaja saya, namun guru-guru lain juga dapat melihat keberkesanan ini, iaitu apabila guru di dalam kelas menyampaikan tugasan secara digital. Ini bermaksud guru mampu menggunakan pelbagai teknologi seperti dapat memanfaatkan laptop ataupun komputer riba dan juga slide dan juga projector lah di dalam kelas. Jadi apabila guru menyediakan pelbagai bahan pengajaran yang berkonsepkan digital, sebagai contohnya slide PowerPoint ataupun yang lebih cukup dikenali sekarang lah, yang terkenal bukan sahaja guru, murid pun menggunakannya, iaitu Canva. Di sini apabila pelajar melihat pembentangan yang telah dilakukan oleh guru, iaitu berkaitan dengan mana-mana topik yang diajarkan oleh guru di dalam kelas, ini secara tidak langsung dapat menarik perhatian mereka. Dan ini juga mereka dapat menerapkan pelbagai cara belajar, iaitu guru boleh memasukkan video pengajaran yang guru buat sendiri ataupun dari YouTube. Kebanyakan guru pun menggunakan dari YouTube. Sebagai contohnya, apabila kita memulakan set induksi, guru mungkin boleh menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan topik yang diajarkan di dalam kelas. Jadi secara tidak langsung, keberkesanan itu dapat kita lihat apabila murid tertarik dengan apa yang guru ajar di dalam kelas. Jadi di situ bukan sahaja pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, malah menarik. Jadi fokus murid ataupun tumpuan mereka di dalam kelas dapat berjalan dengan lancar. Jadi itu saja yang coba saya cakapkan, yaitu keberkesanan pembelajaran digital itulah. Terima kasih, itu sekian dari saya. Baiklah, saya suka bila cikgu sendiri mengatakan pembelajaran masa kini lebih menggunakan bahan-bahan digital seperti pengaplikasian YouTube, pengaplikasian aplikasi seperti Canva. Jika kita lihat dahulu bila kita berada di sekolah, sudah tentunya kita masih menggunakan kaedah pembelajaran secara tradisional, yaitu kita menggunakan kertas mahjong gitu. Jadi mungkin sebagai soalan tambahan, mungkin cikgu boleh berikan beberapa contoh-contoh media digital yang cikgu terapkan dalam PDP seharian cikgu di sekolah. Silakan cikgu. Terima kasih atas soal itu.
bagi saya apa yang sering saya lakukan di dalam kelas apabila mengajar ataupun semasa sebelum dan selepas pun saya gunakan kaedah ini, yaitu kaedah quizzes secara digital. Di sini pelajar tuh dia dapat menjawab secara digital sahaja dan bukannya melalui kertas seperti cara tradisional lah. Selain itu juga ada juga permainan yang berbentuk kuis. Itu yang pelajar paling suka di dalam kelas. Menarik sebenarnya contoh-contoh yang diberikan oleh Cikgu Elia tadi. Tapi tanpa membuang asa, kita teruskan kita punya sesi bola bicara hari ini dengan soalan yang seterusnya. Baiklah hadirin, sebagai pokok kepada soalan kita, yaitu apakah isu dan cabaran yang sebenarnya timbul dalam usaha kita menerapkan pendidikan ataupun pendigitalan dalam pendidikan di negara kita. Mungkin dokter sendiri boleh berikan pandangan. Sebelum saya masuk ke soalan yang Cik Mazlina berikan, saya apa yang Cik Elia katakan sebentar tadi, ianya seperti baru bagi saya. Kerana seperti yang kamu tahu, pada zaman saya tidak menggunakan perkara sedemikianlah, digital sedemikian. Jadi pada zaman saya, macam Cik Mazlina cakap tadi lah, kami hanya menggunakan, guru hanya menggunakan kertas mahjong ataupun cardboard, dan murid-murid bentangkanlah di kelas. Itu kiranya quizzes sedemikian merupakan peranti akses yang barulah dalam pendidikan, dan saya rasa ianya adalah perkara yang sangat baik. Untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh pengacara kita sebentar tadi, seperti yang kita tahu, penggunaan media digital dalam pendidikan masa kini telah sangat-sangat pesat, dan ia telah menimbulkan isu dan cabaran tertentu. Isu dan cabaran tertentu ini bukan sahaja pada pendidikan digital, namun isu dan cabaran tertentu ini telah lamalah berlaku pada, ianya berlaku juga pada pendidikan tradisional pada zaman saya ketika itu. Jadi isu dan cabaran tersebut sama seperti pendidikan tradisional yang melibatkan beberapa aspek, yang mana aspek yang pertama yang saya dapat lihat ialah accessibility. Accessibility ni seperti yang kita tahu, akses lah, macam mana seseorang tu mengakses sesuatu tu. Jadi isu bagi aspek ini adalah berkaitan ketiadaan akses internet di dalam kalangan masyarakat lah. Meskipun teknologi digital pada masa kini adalah pelbagai dan menyebabkan wujudnya media digital yang mempunyai harga yang murah, namun masih terdapat segelintir golongan masyarakat yang masih tidak mempunyai akses kepada peranti digital atau sumbangan internet yang stabil. Ini bukan kerana mereka tidak mempunyai wang yang cukup, tapi kerana kawasan yang mereka duduki itu mereka tidak dapat mengakses internet itu dengan baiklah. Jadi saya dapat lihat isu ini agak popular dalam kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. Buktinya, saya pernah membaca suatu artikel berita di Astro Awani, yang mana pada 25 Oktober yang lepas, para pengacara mereka telah pergi ke suatu tempat di kawasan pedalaman, iaitu Kampung Seri Kesilnai, Padang Besar Perlis. Kampung tu mereka dapatilah yang penduduk-penduduk di kampung tu mereka sukar untuk mendapatkan akses internet, bukan sahaja pada bidang pendidikan, tapi malahan semua bidang aspek sosial begitu. Jadi dikatakan bahawa isu dan cabaran ini adalah berpunca daripada tempat kampung tu di mana mereka duduk, kerana terdapat keadaan bentuk muka bumi yang kurang sesuai di kampung tu, dan juga pokok-pokok yang tinggi di kampung tu. Jadi capaian internet agak sukarlah di kampung tu. Jadi seterusnya, cabaran yang dilihat dalam aspek ini ialah melalui usaha pihak berwajib. Pihak kerajaan lah perlulah dipertingkatkan untuk memastikan pendidikan digital ni dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat agar tidak timbul kesenjangan akses pendidikan. Semua lapisan masyarakat ni termasuklah masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman hutan begitu. Yang kawasan pedalaman ni dia agak popular di daerah saya sendiri, iaitu di negeri Sabah lah, dan juga negeri Sarawak, di kawasan-kawasan Borneo. Tapi seperti yang bukti saya tunjukkan tadi, dia terdapat juga di kawasan-kawasan Semenanjung seperti yang kita lihat.
Jadi aspek yang seterusnya adalah berkaitan infrastruktur di sesetengah kawasan, yang mana isu yang ditekankan dalam aspek ini ialah infrastruktur bagi teknologi yang tidak mencukupi. Infrastruktur bagi teknologi ini telah menjadi suatu halangan yang cukup besar untuk menjayakan pelaksanaan pendidikan digital. Seperti yang kita tahu, pendidikan digital ini melibatkan teknologi kan, dan ia telah menimbulkan jurang pendidikan yang agak besar lah. Jadi bila bercakap soal jurang pendidikan ni, jangan kita lupa isu sekolah daif. Sekolah daif ni dia bukan di kawasan pedalaman sahaja, di mana-mana sahaja kita dapat lihat. Yang mana walaupun negara kita telah lama merdeka, terdapat lebih 600 sekolah daif di negara ini dan beratus lagi kekurangan prasarana serta kemudahan pembelajaran yang kita dapat kesan pula. Banyak sekolah di pedalaman tiada kemudahan elektrik dan masih menggunakan jana kuasa untuk mengakses internet lah, disebabkan mereka menggunakan jana kuasa. Jadi untuk mengakses internet ni dia agak sukar lah. Jadi isu sekolah daif dan sekolah kurang kemudahan ni saya lihat masih kritikal di Malaysia dan belum dapat diselesaikan oleh mana-mana pihak. Mungkin disebabkan oleh kekurangannya tinggi kos dan kekurangannya dana lah. Ini antara punca utama yang mewujudkan jurang pendidikan. Isu ini belum selesai dan masih berlanjutan, dan sekarang kita berhadapan pula dengan isu baharu yang dapat kita lihat yang akan meningkatkan jurang pendidikan, iaitu pemilikan gadget dan akses kepada internet. Dalam persekitaran perubahan masyarakat yang sangat pesat pada ketika ini, saya yakin jurang pendidikan akibat ketiadaan gadget dan akses internet dia jauh lebih kritikal lah daripada sebelum ini dan serius berbanding sekolah daif, kerana isu ini menerobos ke peringkat unit paling asas institusi pendidikan, iaitu pelajar-pelajar mahasiswa universiti. Yang bagaimana dapat menyelesaikan isu ini, kerajaan kena sediakan fasiliti lah kepada masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini, agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kerajaan bertanggungjawab sediakan kemudahan pembelajaran ini khususnya kepada anak-anak dari kumpulan keluarga rentan seperti yang kita kenali sekarang, B40 atau B40, supaya mereka ni tidak tercicir pembelajaran mereka. Oleh yang demikian, cabaran yang dihadapi untuk menyelesaikan isu ini adalah amat tinggi. Hal ini kerana isu tersebut dia memerlukan pelaburan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur teknologi untuk yang mencukupi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pendidikan digital ni dia dapat dijalankan dengan lancar dan lebih berkesan lah, seperti hasrat KPM kita. Itu sahaja daripada saya, Cik Nazli. Baiklah, agak menarik sebenarnya isu dan cabaran yang dilontarkan oleh doktor sebentar tadi, yang mana dapat saya simpulkan beberapa isu yang doktor kemukakan tadi, antaranya seperti infrastruktur dan juga accessibility. Baiklah, itu mungkin itu adalah isu dan cabaran yang agak umum. Mungkin bagi pendapat Cikgu Elia pula, mungkin ada isu dan cabaran yang lebih tertumpu kepada pendidik ataupun di bilik darjah, terutama kepada guru ataupun murid. Mungkin Cikgu Elia balik. Terima kasih saudari Cik Nazila atas hal itu. Baiklah, bagi isu dan cabaran pembelajaran digital ini daripada perspektif saya ataupun sebagai seorang guru, dapat saya kategorikan kepada dua, iaitu murid dan juga guru. Seperti yang kita tahu, pembelajaran digital ini merupakan satu kaedah yang menerapkan pendekatan pendidikan yang mengaplikasikan teknologi. Jadi, golongan pendidikan bukan sahaja disarankan agar menguasai pengetahuan kandungan, malah turut dituntut untuk mendalami pengetahuan tentang ilmu teknologi. Jadi yang dapat kita lihat pada masa kini, salah satu cabaran bagi seorang guru dalam pembelajaran digital ini ialah kemahiran teknikal ataupun kemahiran teknologi yang kurang daripada kalangan guru-guru. Jadi apabila perkara ini berlaku dan perkara ini berlaku di dalam kelas, ini bukan saja dapat mengganggu kelancaran proses PDP di dalam kelas. Jadi untuk mengatasi masalah ini, seperti yang kita tahu sekarang pendidikan di negara kita telah menerapkan satu program, yaitu program transformasi sekolah TS25,
di mana ada satu cabang yang memerlukan guru untuk mahir dalam kemahiran teknologi ini. Jadi Wajib. wajib. Apabila di sekolah yang berperanan untuk menerapkan perkara ini adalah guru besar yang berperanan penting lah. Mungkin boleh mengadakan berbagai bengkel ataupun kursus kepada guru-guru di sekolah tentang mengapa perlu mahir dengan teknologi, dan juga mungkin bengkel-bengkel itu mampu menambah kemahiran guru-guru di dalam kelas. Selain itu, cabaran terbesar yang kedua adalah berkaitan dengan perubahan sikap seorang guru dalam mengadaptasikan pembelajaran yang bersifat teknologi ini. Seperti yang kita tahu, apabila pembelajaran sekarang telah masuk kepada alaf ke-21, mungkin masih ramai guru-guru yang masih tercengang ataupun terkejut dengan perubahan ini. Terutamanya guru-guru veteran, maafkan saya. Jadi apabila guru-guru seperti ini tidak dapat mengadaptasi perubahan, maka ini juga akan mengganggu kelancaran pembelajaran digital itu untuk dilaksanakan di dalam kelas. Jadi bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini juga berkait rapat dengan peranan pentadbiran di sekolah. Seperti yang kita tahu, guru amat berkait rapat dengan satu slogan, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sebagai seorang pendidik sepatutnya mempunyai kesedaran tentang pembelajaran sepanjang hayat itu, di mana kita perlu mengadaptasi setiap perubahan yang berlaku dengan pendidikan di negara kita, terutamanya yang sedang berlaku sekarang, yaitu teknologi. Saya pun sebelum ini tidak pandai tentang teknologi, tapi apabila melihat kepada perubahan ini, maka yang akan kita ajarkan juga kepada murid-murid. Jadi sifat untuk kita mengadaptasikan perubahan itu datang secara sendiri. Jadi betul. Oleh itu, saya suruhlah kepada semua guru untuk mengubah cara ataupun melihat kepada perspektif betapa baiknya pembelajaran digital ini untuk kita terapkan. Baiklah, selesai kepada cabaran ataupun isu dari perspektif guru, maka dari segi murid-murid, tidak lain dan tidak bukan, saya ingin mengatakan tentang penyalahgunaan media dalam kalangan murid-murid. Mengapa berlakunya penyalahgunaan media dalam kalangan media digital dalam kalangan murid-murid ini? Apabila seperti yang kita tahu, teknologi sekarang semuanya di hujung jari. Tekan saja dapat maklumat, tekan saja dapat maklumat. Jadi ini yang membuatkan murid-murid akan terpesong apabila mereka kerap berdepan dengan digital ini. Mungkin apabila tidak diawasi, maka mereka akan terpesong untuk mencari benda-benda yang tidak berkenaan dengan pembelajaran mereka. Selain itu, kita juga dipermudahkan lagi dengan kewujudan ChatGPT. Saya yakin ini cukup terkenal, bukan? Jadi apabila kemudahan seperti ChatGPT ini muncul, murid-murid akan mencari maklumat dan terus menyalin semua secara bulat-bulat. Jadi sebagai seorang guru, kita akan dapat melihat jawaban itu dapat disalin secara bulat-bulat ataupun tidak, kerana kita tahu jawaban murid ini bagaimana sebenarnya kan. Jadi bagaimana untuk kita mengatasi, bukan sahaja guru, malah ibu bapa di rumah juga perlu sentiasalah dalam mengawasi murid-murid dalam menggunakan pembelajaran digital. Selain itu juga kerajaan juga telah mengeluarkan pelbagai kemudahan kepada murid-murid, yaitu mungkin kita ada YouTube Kids. Di situ akan menghalang segala pencarian yang tidak sesuai untuk kanak-kanak lah, terutama yang di bawah 13 tahun. Seperti itu. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih Cikgu Elia. Saya suka sebenarnya bila mana Cikgu Elia membahagikan antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru itu sendiri dan murid itu sendiri. Namun saya yakin dan percaya setiap cabaran atau isu yang dikemukakan ini pastinya mempunyai cadangan atau langkah untuk mengatasi setiap isu yang datang. Jadi mungkin daripada Cikgu atau dokter sendiri, apakah sebenarnya langkah yang boleh kita terapkan bagi mengatasi isu dan cabaran yang kita depani pada masa kini? Silakan. Seperti yang saya telah katakan sebentar tadi, menjawab soalan yang dilontarkan oleh saudari pengurusi kita, iaitu berkenaan isu dan cabaran. Kini saya akan mengutarakan berkenaan cara mengatasi isu cabaran yang telah saya lontarkan sebentar tadi. Isu dan cabaran sebentar tadi yang saya lontarkan terdapat dua aspek, yaitu aspek accessibility dan juga infrastruktur, kan? Jadi pertama sekali saya akan mengupas tentang cara mengatasi cadangan mengatasi aspek accessibility.
Okay, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, accessibility ni dia lebih cenderung isunya berlaku di kawasan yang terlibat, iaitu kawasan pedalaman. Seperti saya katakan sebentar tadi, isu ini cukup popular di negeri saya, iaitu negeri Sabah, yang mana tindakan yang sewajarnya dilaksanakan adalah menyediakan peruntukan kewangan. Peruntukan kewangan ini adalah untuk memastikan akses peranti digital dan juga internet yang stabil kepada pelajar dan murid di kawasan pedalaman. Janganlah kata orang menepihkan mereka kan. Seterusnya, program bantuan atau subsidi boleh diperkenalkan bagi golongan yang kurang berkemampuan, iaitu golongan B40, yang mana pihak atasan ni perlulah bersikap telus untuk mengendalikan proses menyampaikan peruntukan ni kepada semua masyarakat tanpa adanya aspek negatif lah, seperti menyeleweng wang. Ini cukup popular ya dalam kalangan penjawat awam. Jadi hal ini adalah amat penting demi menjamin kecemerlangan dan meningkatkan kecemerlangan murid tu yang melibatkan aspek media digital. Jadi pembelajaran mereka akan lebih berkesan lah untuk masa hadapan, jangka masa panjang. Okey, seterusnya saya akan mengutarakan cadangan mengatasi aspek yang kedua, iaitu aspek infrastruktur. Infrastruktur ni sama jugalah seperti yang saya utarakan tadi. Tindakannya pihak kerajaan ni perlulah melakukan pelaburan pembaharuan infrastruktur teknologi di sekolah. Saya rasa tidak salah untuk melaburkan sedikit wang demi menjamin kecemerlangan generasi pada masa akan datang. Kerjasama ni perlu melibatkan pihak swasta jugalah pada pandangan saya, atau pihak berkepentingan untuk menyediakan peralatan dan rangkaian yang canggih. Perlu disokong oleh pihak berwajib lah, seperti Menteri Pendidikan kita. Jadi langkah holistik ni perlu diambil dalam mengatasi isu dan cabaran ini, yang mana langkah ini melibatkan kerjasama antara pihak pendidikan, kerajaan, sektor swasta dan masyarakat, dan amat pentinglah kerjasama ini untuk menangani isu-isu ini secara lebih efektif. Jadi ini akan memastikan pendidikan digital ni dia dapat memberikan manfaat secara maksimum lah, bukan minimum sahaja ya, secara maksimum kepada semua pelajar dan murid tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang, termasuklah golongan B40 dan juga murid-murid di kawasan pedalaman. Jangan lupakan mereka lah. Baiklah, mungkin Cikgu Elia boleh tambah sedikit apakah sebenarnya cadangan untuk kita mengatasi cabaran yang dihadapi oleh guru dan murid seperti yang dilontarkan oleh Cikgu Elia. Silakan Cikgu. Apabila dengar tentang guru dan juga murid, maka saya tidak akan lari daripada tanggungjawab sekolah ataupun peranan sekolah dalam memartabatkan pembelajaran digital inilah. Seperti yang kita tahu, rata-rata murid kini lebih cakna mengenai teknologi berbanding guru mereka sendiri. Jadi di situ dapat kita lihat betapa pentingnya seorang guru untuk mengetahui tentang teknologi ini. Apa akan jadi apabila guru kurang mahir tentang teknologi? Maka di situ saya ingin katakan sekali lagi lah, pihak sekolah sepatutnya berinisiatif untuk mengadakan lebih banyak kursus ataupun bengkel dengan memanggil orang-orang pakar tentang teknologi ini bagi memberikan kursus ataupun latihan berkaitan teknologi kepada murid-murid di sekolah. Oleh itu, guru-guru dapat melangsungkanlah ataupun menggunakan pembelajaran digital ini di sekolah dengan baik. Manakala bagi murid, yaitu tentang penyalahgunaan media, seperti yang saya katakan, perlu lebih banyak pengawasan lah daripada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru maupun ibu bapa. Itu sangat penting untuk mengatasi mereka. Selain itu, ingin saya katakan juga, pembelajaran digital ini disebabkan dia memainkan peranan penting untuk memberi inspirasi kepada guru, mengurangkan beban kerja, membantu menghadapi cabaran profesi keguruan, dan juga mempromosikan profesional pekerjaan ini. Maka saya ingin mengutarakan di sini bahwa teknologi ini amat penting untuk kita ketahui lah, terutamanya golongan pendidik pada masa ini. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Elia dan Doktor. Nampaknya topik kita hari ini sangat menarik ya. Namun masa nampaknya mencemburi kita. Namun sebelum kita menamatkan sesi bual bicara ini, mungkin Doktor dan Cikgu Elia boleh membuat rumusan secara ringkas berkaitan tajuk kita pada hari ini.
atau mungkin boleh berfungsi apakah sebenarnya harapan dokter dan juga cikgu dalam usaha kita untuk mendigitalkan pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Kita mulakan dengan rumusan dari dokter. Tidak sangka ya kita berbual-bual dari tadi telah sampai di hujung sudah. Jadi pada pendapat saya untuk rumusan pada berbicara kita pada kali ini, sistem pendidikan di negara kita ni perlu ditekankanlah dengan bidang-bidang digital sekaligus diterapkan dengan bidang ini agar selari dengan perkembangan dunia teknologi dan komunikasi dan senario kehidupan masa kini. Seperti yang kita tahu, di negara-negara luar teknologi ini telah lama mereka gunakan. Jadi saya rasa di negara kita agak ketinggalan sedikit lah. Jadi itulah perlu kita terapkan aspek digital ni dalam pendidikan agar kita selari dengan negara-negara luar, agar pelajar kita pun seimbang dengan mereka. Jadi suatu pendidikan digital ni dia memerlukan fokus pada anjakan minda, kemahiran dan infrastruktur antara golongan pendidik atau ahli akademik, iaitu pihak-pihak yang berwajib lah. Dalam menjayakan agenda pendigitalan pendidikan ini, komponen terpenting adalah guru sendiri ya, untuk memperkasakan pendidikan digital ni dalam kalangan murid. Yang mana guru perlulah menjadi peribadi yang lebih aktif. Peribadi yang lebih aktif ni dalam erti kata lain mereka berinovasi selain mereka memainkan peranan yang penting untuk mengaplikasikan pembelajaran. Yang seperti kita tahu, guru memang pentinglah untuk mengaplikasikan pembelajaran ini dalam diri murid. Tapi kini kita terapkan aspek digital lagi. Jadi dia lebih bermakna. Yang untuk hal ini adalah untuk bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan agar lebih berkesanlah kepada para semua masyarakat generasi pada masa akan datang. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM ni dia perlu memainkan peranan penting lah. Sudah saya cakap tadi, guru yang memainkan peranan penting. Jadi guru ni dia di atasnya KPM lagi. Jadi KPM lah yang perlu menggerakkan guru-guru ini untuk melestarikan ekosistem pendidikan selari dengan pelan pembangunan pendidikan, iaitu menerusi platform pendidikan digital. Sehubungan dengan itu, KPM ni sebelum ini telah mengumumkan penyegaran semua platform pembelajaran digital untuk guru dan pelajar melalui Delima. Mesti Cikgu Elia sangat kenal lah Delima ni kan, atau lebih dikenali sebagai Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Jadi platform ini adalah puncak usaha antara usaha KPM ni lah untuk menerapkan bidang digital ni dalam diri pendidik dan juga dalam bidang pendidikan kita lah. Yang mana beberapa tahun yang lalu Delima ni pihak KPM telah bekerjasama dengan baik dengan pihak-pihak yang kita kenali seperti yang kita guna sekarang, iaitu Google, Microsoft Teams dan juga Apple. Jadi itulah rumusan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahawa bidang digital ni memang perlu diterapkan lah, perlu diasah lagi oleh pihak-pihak KPM. Ya, itu sahaja. Mungkin Cikgu Elia? Bagi saya, pembelajaran digital ini seperti yang kita tahu telah menjadi satu keperluan yang amat penting dalam global dunia pendidikan. Oleh itu, seiring dan bertepatan dengan transformasi pendidikan negara, warga pendidik, seorang guru harus menempuh segala halangan dan juga cabaran pembelajaran digital ini demi melonjakkan kemenjadian modal insan dalam menghadapi dunia alaf baru pada masa akan datang. Oleh itu, pelbagai usaha yang telah dilaksanakan sehingga kini, yang bukan sahaja kepada murid namun kepada rakyat terutamanya, boleh dikekalkan kesejahteraannya. Antaranya penggunaan aplikasi digital untuk melaksanakan PDPC, dan yang itu merupakan satu inisiatif yang diambil oleh warga pendidik di Malaysia supaya tiada seorang pun murid yang tercicir dalam pembelajaran. Perkara ini memerlukan guru untuk melengkapkan diri dengan penguasaan dalam teknologi seperti yang telah saya katakan, dan menguasai ilmu PDPC dalam talian untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Saya mengakui terdapat wujudnya pelbagai kekangan dalam pendidikan secara digital ini, namun sebagai seorang guru sebaliknya perlu memikirkan cara, perlu sentiasa memastikan pelbagai penyampaian ilmu itu dapat diteruskan dengan usaha. Jadi usaha luar biasa itu
tidak terkecuali dengan memerlukan komitmen pelbagai pihak yang tidak berbelah bagi. Maksudnya bukan sahaja guru seperti yang dikatakan oleh dokter tadi, di atas guru pun perlu mengeluarkan pelbagai usaha lah begitu. Jadi akhir kata saya percaya segala usaha yang dilaksanakan akan dapat kita lihat kesannya apabila transformasi pendidikan dijadikan wadah dalam pendidikan pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Itu saja yang saya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada dokter dan Cikgu Elia. Baiklah, topik kita yang sangat-sangat memberikan banyak sebenarnya nilai tambah kepada bukan saja kepada diri saya sendiri, mungkin kepada penonton-penonton di luar sana. Jadi sudah terang lagi bersuluh sebenarnya media digital ini mempunyai kelebihan ataupun banyak memberi manfaat bukan saja kepada guru, murid, bahkan kepada semua lapisan masyarakat umumnya. Walaupun timbul isu dan cabaran dalam usaha kita untuk mendigitalkan pendidikan kita pada hari ini, namun saya yakin dan percaya jika kita bergabung dan saling bekerja sama antara satu dengan lain, saya pasti setiap cabaran yang datang akan dapat kita tempuh bersama. Baiklah, dengan berakhirnya rumusan daripada kedua-dua panel kita itu tadi, maka sesi Bold Bicara pada petang ini telah tiba di penghujungnya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Elia dan Dr. Farzana kerana sudi menerima jemputan untuk sama-sama melakukan perbincangan mendalam tentang topik kita pada hari ini. Semoga saudari berdua sentiasa berlapang dada untuk menerima lagi jemputan kami daripada pihak kami selepas ini. Saya juga mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada pihak kami bagi setiap sesi berbicara yang berlaku sebentar tadi. Tidak dilupakan juga sekalung penghargaan kepada para penonton sama ada di studio ataupun di rumah yang sudi setia bersama kami dari awal hingga akhir sesi temu bual ini. Semoga perkongsian pada petang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Saya akhiri Bold Bicara ini dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.